Yang masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Sebab apa, Fat? Kita yang borak tentang topik ni, antara anggota tubuh badan atau panca indera kita yang orang kata kurang diberi perhatian, yang kurang dijaga sebaik mungkin. Sedangkan itu antara tubuh badan anggota yang sangat-sangat penting, Fat. Ataupun ada di antara kita yang macam meremehkan untuk kita nak menjaga anggota badan kita yang kita beri keutamaan dekat sini adalah gegendang telinga. Sebenarnya gegendang telinga ni kita boleh jaga daripada seawal kita kecil lagi. Bayi lagi sebenarnya. Anda kata kalau daripada bayi kita tak jaga, berkemungkinan sampai ke besar lah mengalami masalah gegendang telinga. Tapi dalam kehidupan seharian kita ni, mungkin ada di antara kita yang kurang menjaga gegendang telinga ni. Contoh macam ada suka menggunakan macam earphone ke, macam earphone yang terlalu kuat, terlalu lama. Kadang-kadang boleh menggunakan risiko ada masalah pendengaran ini juga. Dan juga kalau kita membersihkan pun ada cara tertentu. Berdentum-dentum. Petir kat luar studio ni, itulah betapa hujan lebatnya kat sini kan. So balik pada topik, memang kadang-kadang kita menjaga tapi kita tahu cara yang sepatutnya sebenarnya. Kita akan tunjukkan sedikit sebanyak gambar-gambar ini yang akan menunjukkan antara masalah-masalah kecederaan gegendang telinga yang bakal atau boleh dihadapi sekiranya kita tidak menjaga dengan betul. Kita masih menantilah gambar-gambarnya. Jom kita tengoklah apa antara masalah. Ini yang normal. Normal. Gegendang telinga normal. Sihat. Ini acute otitis media. Kalau kita tunjuk beberapa gambaran ini antara beberapa kondisi, termasuklah ada yang bernanah dengan jangkitan kuman dan juga ada juga yang bocor. Jadi anda boleh perhatikan sendiri, ini kapas tertinggal dalam telinga. Ya Allah, bayangkan. Ini yang suka macam korek telinga, kata baik apa semua kan. Sampai putih kapas pun tertinggal dekat dalam tu. Saya nak bacakan ada satu fakta dekat sini. Seramai 44,208 individu terdiri daripada golongan dewasa dan juga kanak-kanak di negara ini mengalami masalah pendengaran pada tahun lepas, iaitu pada bulan September. Dan dalam pada itu juga dapatan itu diperoleh berdasarkan jumlah individu orang kurang upaya OKU pendengaran yang berdaftar dengan KKM, di mana mereka yang berusia 60 tahun ke atas mencatatkan jumlah tertinggi. Wow, jadi itu berapa ramai yang mungkin mengalami masalah kerosakan gegendang telinga. Kita terus akan membicarakan tentang topik ini yang penting. Tolong dengar sampai habis. Kita terus bersama dengan Dr. Muhammad bin Doi, pakar perunding ORL Hospital Sultan Idris Shah Serdang. ORL ni juga boleh disebut dan dikenali sebagai ENT. ENT biasa kita dengar lah kan. Dan juga bersama dengan Puan Nur Syakira Muhammad Nordin, Pegawai Pemulihan Perubatan Audiologi Hospital Sultan Idris Shah Serdang. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Walaupun keadaan berdentam-dentum kat luar. Okey, kita nak tanya tentang kesihatan kita, kecederaan gegendang telinga lah kan. Jadi sebagai permulaan mungkin boleh kongsikan tentang fungsi gegendang telinga ini. Untuk menyebut tentang fungsi gegendang telinga, kita tahu dulu anatomi telinga lah, kalau boleh. Telinga terbagi kepada 3, telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Gegendang telinga ni terletak di telinga luar. Dia antara telinga tengah dan telinga luar lah, dia border kat situ. So fungsi pertama ialah barrier lah. Gegendang telinga ni mencegah daripada cecair, kuman dan sebagainya daripada masuk ke telinga tengah. Ada struktur yang penting di telinga tengah dan juga telinga dalam. So kalau dia dapat masuk ke telinga tengah, dia akan merebak kepada telinga dalam. So jangkitan dan sebagainya. So fungsi kedua ialah untuk pendengaran lah. Macam yang Fazli dan Sofia sebut tadi. Pendengaran tu amat penting untuk kita lah. Yang sering tidak diambil peduli ataupun diambil ringan. Dr. Muhammad, kalau kita melihat ini ada satu model telinga gegendang itu disebutkan ada 3 bahagian tadi kan. Jadi kalau masuk kat mana tu? Mungkin doktor boleh tunjukkan dekat model ni di mana kita lebih faham lagi. So kalau ikut model ni kan, saya peganglah. Boleh. Silakan. Kalau daripada telinga ni kita ada cuping telinga, lubang telinga, gegendang telinga di sini. So di belakang gegendang ialah telinga tengah. Boleh nampak Dan di bahagian dalam ni ialah kita boleh buka sikit, ada telinga dalam. Boleh nampak tak? Telinga dalam. Tak nampak boleh pusing. Di bahagian dalam ni. Bahagian dalam. Ada urat saraf dan juga bahagian untuk balance untuk fungsi telinga. Minta maaf. Jadi itu kita tengok dari luar je gendang ni macam kata benda yang simple, tapi sedangkan dalam itu kita sangat berkait rapat ya, dan kalau kita kena jangkitan pun agak membahayakan juga. Kita nak tanya, ni antara kondisinya boleh gegendang telinga ni boleh pecah, boleh bocor. Ini antara kondisi yang agak bahaya kan. Macam mana seseorang itu boleh mengalami kerosakan sampai macam tu?
Okey, sebenarnya masalah bahagian telinga tengah kita panggil gegendang ni, dia ada banyak punca lah. Yang biasa kita lihat di klinik kita sekarang ni adalah dari segi kanak-kanak. Kanak-kanak yang duduk di nursery. Nursery kan kalau macam dekat tempat saya, dekat Putrajaya, kebanyakan nursery dia berekon. So kalau kata satu budak yang kena sesama, dia boleh cross infection kan, berjangkit dengan yang kanak-kanak lain, dia boleh menyebabkan middle infection lah, kita kata middle infection tu. So bila bahagian telinga tengah tu, dekat middle ear tu ada jangkitan, kadang-kadang kalau tak dirawat dengan betul, dia boleh menyebabkan gegendang telinga tu bocor. Dia akan keluar infection. Kalau bercakap tentang gegendang bocor ni, saya rasa benda serius ni. Betul. Bocor, pecah, risau lah sebenarnya. Hmm. Tapi kadang-kadang kita boleh kesan ataupun ada simptom di peringkat permulaan kan, supaya taklah terjadi boleh bocor, boleh rosak dan sebagainya. Jadi macam mana nak tahu ada mungkin simptom masalah pendengaran ni? Simptom yang utama selalunya kalau dengan bocor kan, sebelum bocor dah kita dah rasa dah. Bila gegendang tu dah ada cair, dia akan tolak gegendang tu keluar dan akan stretch. So ada nerve ending dekat gegendang telinga tu menyebabkan kita sakit. Dia ada keluar cair? Sebelum cair keluar. Sebelum cair keluar. Okey, dia rasa sakit dululah. Sakit dulu. Bila dah pecah, dia akan keluar darah, keluar nanah dan macam itulah. Dan yang paling penting ialah ada kekurangan dengar lepas tu. Dia bukannya kurang dengar dulu? Semua tu akan ada kurang dengar, tapi yang akhirnya lah yang kita nak cakap di sini lah kurang dengar kan, kurang pendengaran. Macam saya pengalaman sendiri lah kan. Takut. Saya macam saya ni ada masalah pendengaran ke? Sebab bila orang panggil, orang cakap, kadang saya tak pernah dengar. Kan? Tapi itulah saya tanya, dia masalah kalau kita nak tunggu gegendang telinga ada masalah, adakah dia mengalami masalah pendengaran dulu ke? Ataupun cecair ke? Kan? Ini pengalaman saya. Sebab saya pernah dalam penerbangan 7 jam dan keadaan semua tak sihat, tak tahu sebenarnya tak boleh dan tak disarankan untuk fly, orang kata untuk penerbangan tersebut. So saya pasti bocor agaknya. Dia ada berdesing, rasa yang sangat-sangat sakit dan bila kita cek tu ada kecederaan di situ. Adakah semua orang sebenarnya terdedah dengan risiko sebegini ke, ataupun mungkin kanak-kanak lagi banyak risiko dia ataupun dewasa? Untuk telinga bernanah saya rasa biasanya kanak-kanak. Kanak-kanak lah. Kalau macam dewasa seperti domestic violence, kena pukul, kena tampar. Kalau kena tampar pun boleh hilang pendengaran? Boleh bocor. Dia berdesing dulu. Kena tampar. Lepas tu ada masalah telinga kan. Kemudian kalau perenang laut dalam, dia pakai chamber tu kan. Bila berubah pressure tu, dia akan kadang-kadang telinga berbocor lah. Dan untuk naik ke, dia cakap naik flight tadi, jaranglah, selalunya kita akan komplain telinga sakit saja. Sebab perubahan pressure di antara luar dan juga dalam telinga akan menyebabkan kita gegendang tu akan tertekan. So dia akan rasa sakit. Mungkin dia ada masalah kecederaan awal mungkin. Kan? Mungkin tu nampak ada sedikit macam parut. Parut lah kat situ. Mungkin sebelum tu tidaklah bocor ya, macam sikit. Puan nak tambah tadi? Silakan. Macam Mr. Muhammad cakap tadi, bahagian telinga tengah kita tu, pressure bahagian telinga tengah dengan kat luar tu kena sama. Kalau tak sama, perubahan pressure tu boleh menyebabkan sakit lah. Sama juga macam Pak cakap tadi, bila rasa berdengung tu kan, kadang-kadang bila kita sesema, batuk lama sangat, kita akan rasa tertutup kan, tergelok, berdengung. Kena telan elio. Kena telan elio untuk betulkan balik pressure tu. Pressure luar dengan pressure dalam tu lah. Jadi betul lah, kena telan elio. Ada cara lain ke nak buat? Dia biasanya kalau sesema batuk lama, yang penting kena ambil ubat lah. Kena makan ubat lah. Kita ada ubat dia untuk rawat bahagian situ. Dr. Muhammad dengan Puan Syakira, ni antara yang menjadi, orang kata, perbualan kita kat sini lah. Ramai yang tertanya, adakah terdapat cara yang betul untuk membersihkan telinga? Ada yang suka guna cotton bud, ada yang suka menggunakan besi, ada yang guna pin rambut. Saya buat malam satu tanya dengan kawan saya, ada yang pakai pin rambut. Bahaya. Dia sebenarnya bukannya korek. Dia macam feel. Dia macam tabiat. Awak pakai apa? Dia macam besi apa awak pakai? Tak, ada orang sebelum nak ini pengalaman lah. Okey. Dia kalau misalnya kata nak bagi tidur kan, kadang kita melayan.
kita boleh ngantuk tau. Jujur sahabat saya ni. Ini benda yang salah, jangan ikut. Okey, silakan macam mana cara penjagaan yang betul lah. Sepatutnya. Sepatutnya. Okey, sebenarnya telinga kita memang terhasil lilin lah, kita kata wax macam tu. Okey. Dia penting. Penting satu, dia nak lembapkan kawasan salur telinga tu supaya tidak kering lah. Yang kedua, dia jadi pelindung kalau kata ada semut ke insek nak masuk, dia akan sekat kat situ supaya dia tak pergi ke bahagian gegendang telinga terus. Okey. Telinga tu penting sebenarnya. Tak boleh dikorek dan dia akan keluar sendiri. Tak boleh korek. Tak boleh bersihkan. Dia keluar sendiri macam mana waktu mandi? Macam ni, dia sebenarnya kita punya fisiologi anatomi telinga kita yang Allah bagi dan jadikan. Dia ada satu mekanisme, bila kita mengunyah, dia akan tolak telinga tu keluar. Tapi kita tak adalah kata hari-hari nampak benda tu. Mungkin dalam sebulan sekali dia akan nampak. Kalau anak kita boleh nampak macam kuning-kuning kat luar tu, ambil kain lap saja. Okey, tapi tidak perlu guna putih kapas. Lap macam tu jelah. Tapi betul. Saya ada macam nampak ada satu video kan. Macam dia ada mengalami masalah pendengaran kan. Tapi apabila dia pergi jumpa dengan pakar ENT, kadang pakar ENT tu rupa-rupanya dia cakap tai telinga terlalu banyak dalam telinga, terpaksa dia menggunakan alat khas. Jadi macam mana kata macam tak boleh keluarkan sendiri, tapi padahal telinga dah melekat banyak alat kat dalam. Macam mana lah? Dia ada banyak jenis lah. Ada orang telinga dia banyak, ada orang telinga dia sikit. Kita kalau ikut kita sarankan untuk pakai olive oil ke ataupun ubat titik telinga lah yang kita boleh dapat kat farmasi je. Kita titik dan dia akan keluar. Biasanya kalau anak yang mengalami masalah telinga banyak ni, kita titik malam. Nak tidur tu kan kita titik, lepas tu bangun pagi esok kita akan nampak dia meleleh keluar lah. Yang tu kita boleh bersihkannya. Ataupun ada kes yang keras sangat telinga tu, itu memang kena jumpa doktor ENT lah untuk dia bersihkan. Dr. Muhammad, kita nak tanya, memandangkan berdasarkan pengalaman doktor sendiri kan, bila dah tengok keadaan pesakit ni memang gegendang telinga dia dah rosak, mungkin ada infection jangkitan kuman yang teruk, apa sebenarnya langkah-langkah seterusnya bagi pihak doktor sendiri? Macam biasalah kita ambil history, sejarah pesakit, apa yang berlaku dan juga jangkitan dan sebagainya. Lepas tu kita buat pemeriksaan lah. Kita akan tengok telinga guna macam gambar tadi, tengok otoskop. Kalau tak clear sangat, kita pakai mikroskop ataupun kita pakai endoskop kamera sistem lah. Dengan examination kita akan nampak gegendang tu bocor ke ataupun ada telinga banyak ke kan. Itu dan lepas tu kita akan, kalau ada bocor biasanya kalau kita tengok ada nanah atau tidak ada nanah. Okey. Kalau bocor tu ada kecederaan kekal akan jadi pekak ke ataupun dia akan pulih sendiri? Bagaimana doktor? Kalau bocor bergantung kepada keadaan berbesar bocor tu. Ada kita pakai percentage, ada 50% ke 60% ke atau total kita panggil itu. Kalau total kurang pendengaran agak teruk lah, mungkin sampai 50 desibel. Kalau tetes pendengaran kan. Kalau pendengaran yang agak teruk tu, adakah mereka ni disarankan untuk menggunakan alat bantu pendengaran? Ataupun sekarang ni saya dengar ada implan juga? Implan koklear namanya. Dia bergantung macam ni. Kita punya, kalau tahap pendengaran ni ada beberapa tahap lah. Tahap ringan sampai ke tahap teruk. Itu satu. Yang kedua, jenis masalah pendengaran. Jenis masalah pendengaran tu ada 3. Kalau ikut kat model ni kan, kita macam Mr. Umar cakap tadi, kita ada telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Ini telinga dalam lah. Dalam, So kalau kata ada masalah dekat bahagian telinga luar ataupun tympanic membrane tu, kita kata masalah pendengaran konduktif. Biasanya masalah pendengaran konduktif ni kita masih boleh rawat lah. Doktor ENT akan rawat lah. Sama ada bagi ubat ataupun kalau bocor tu luas kita boleh tampan melalui operation lah. Okey, itu satu. Yang kedua, kalau kata ada masalah dekat bahagian saraf, koklear kita tu ada organ pendengaran yang akan bantu untuk pendengaran lah. So kalau kata ada masalah kat situ, biasanya masalah tu akan kekal. Yang tu kita akan bagi pakai alat bantu dengar lah. Lagi satu, kalau masalah kekal dan tahap pendengarannya severe profound, itu memang kita akan buat cochlear implant. Kita akan operate, tanam dekat bahagian dalam lah. Kalau untuk alat bantu pendengaran pula ada 2 jenis. Tengok masalah dekat mana. Kalau kata masalah dekat gegendang telinga, kita bagi alat nama dia bone conduction hearing aid. Alat tu kita pakai dekat belakang gegendang, belakang mastoid ni, belakang telinga kita ni kan. So dia akan stimulate bunyi yang dengar tu terus ke dalam koklea. Dia tak lalu telinga tengah lah. So direct lah? Direct. Itu bone conduction hearing aid. Kalau lagi satu, air conduction hearing aid yang biasa kalau Sofia pernah nampak lah, orang pakai sangkut dekat telinga tu. Itu biasa. Itu adalah untuk masalah pendengaran melibatkan bahagian saraf. Yang kekal lah kita akan bagi yang tu. Dan kalau kita menyentuh tentang masalah pendengaran disebabkan masalah saraf kan, adakah ini boleh berlaku pada mereka
pada satu ketika usia tertentu ke mungkin usia yang lebih uzur, lama-kelamaan pendengaran tak baik, saraf barangkali kan, adakah itu juga menjadi penyelesaian bagi mereka dalam usia tersebut? Sebenarnya masalah pendengaran ni ada banyak faktor lah. Salah satu umur. Umur biasa kalau kita dah berumur 50 tahun, pendengaran tu dia akan secara gradually dia akan merosotlah sikit-sikit kan. So kalau kata pendengaran tu dah sampai ke moderate, tahap sederhana ke teruk, biasa kita akan bagi pakai alat bantu dengar lah. Okey, tadi di awalnya tadi saya ada sentuh juga, maafkan saya kalau saya salah, yang saya cakap masalah pendengaran ni pada bayi lagi kita perlu jaga. Betul. Kan? Jadi mungkin ada di antara penonton yang mungkin baru melahirkan anak kan. Jadi dia mungkin nak jaga gegedan telinga anaknya tu. Jadi macam mana cara peringkat bayi pula? Macam kita dah besar kita faham macam mana cara kan. Jadi macam bayi ni macam mana cara pendekatan nak diberikan? Kalau ikutkan sekarang di semua hospital KKM sebanyak 61 hospital lah, kita telah menjalankan saringan pendengaran bayi. Kita punya target by tahun depan kita akan saring 95%. Semua bayi yang lahir dekat hospital Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Macam sekarang kita setakat ni yang kita buat saringan pendengaran tu, kita jumpa 1,000 bayi, 4 baby yang akan ada masalah pendengaran. Itu masalah pendengaran kekal lah dekat bahagian saraf. Memang kita jumpalah. Untuk yang masalah yang macam Faz cakap tadi tu, bahagian genang telinga tu, biasanya kalau baby ni tak ada risiko sangat, kecuali kalau kata dihantar ke nursery. Yang tu kita ada jugalah dia boleh dapatkan dapat infection dekat telinga. Infection lah. Betul. Kalau kita menyentuh tentang telinga ni memang luas perbualannya. Betul. Berbalik kepada gegendang telinga doktor. Sekiranya seseorang individu itu telah pun didiagnos, di tahap berapa kebocoran telinga dia, macam mana gegendang telinga dia rosak, adakah terdapat prosedur tertentu yang kebiasaannya dilakukan untuk kita memulihkan bahagian gegendang telinga tersebut, ataupun selamanya memang rosak macam tu? Macam mana? Kalau gendang tu rosak dan ada kebocoran, kita akan rawat dululah. Sama ada rawat jangkitan dan juga rawat jangkitan supaya settle dulu. Kita rawat sehingga dia kering. Jangkitan tu dah kalau punya sakit tu dah kering selama 6 minggu, kita akan offer pembedahan lah. Pembedahan kita panggil bukan kita tampal ke gendang. Tampal dulu. Kita bagi manoplasti ya. Tapi bila nak buat manoplasti kita kena bagi bius penuh dan sebagainya lah. Kiranya dijahit semula lah itu. Bukan kita jahit. Kita ambil kalau ada lubang di situ, kita buangkan parut di tepi-tepinya, kita ambil tisu daripada telinga kita juga kita letak di bawahnya sebagai jambatan sebenarnya, bukannya kita jahit. Kita letak sebagai jambatan. Dan 3 gendang tu akan tumbuh sendiri. Berapa lama masa yang diperlukan untuk pemulihan tu? Kadang-kadang 2 minggu lah. 2 minggu lah. 2 minggu boleh boleh sihat baliklah insya-Allah. Okey, tadi saya sentuh juga menggunakan earphone. Headphone. Sebab sekarang ni streamer-streamer yang main game kita tengok 24 jam pun ada beberapa jam lah. Maksud dia selalu menggunakan kedap tu kan, earphone tu. Jadi adakah ianya juga menyumbang kepada masalah gegedan telinga ke, boleh pekak ke, macam mana? Satu fenomena sekarang kan. Fenomena. Ramai kita pun pakai juga kan. So nak elak pun susah, tapi kalau kita menggunakan earphone ni jangan tinggi sangatlah volume. Tinggi volume. Tempoh tu. Untuk tempoh yang panjang lah. Kalau sekiranya dia punya earphone tu agak kuat, kajian menunjukkan bahawa dia akan menyebabkan dalam kehilangan pendengaran pramatang lah. Pramatang ataupun awal daripada umur sepatutnya. Sebabkan desibel. Desibel tinggi lah. Sebab sekarang ni banyak video games, kamera games kan yang memang perlukan untuk excitement, dia letak bunyi bom, bunyi macam bunyi lah yang kuat lah. Itu yang bawa orang suka kan. So benda-benda ni lah akan menyumbang kepada kurangan pendengaran dia. Jadi apa yang kita faham, desibel itu berkait kepada berapa kuatnya bunyi yang kita pasang. Semakin kuat, makin tinggi desibelnya. Maka telinga gendang kita ni bergerak dengan terlampau aktif lah pada tempoh masa yang sangat-sangat lama. Dan ada juga pertanyaan, boleh ke guna headphone? Tapi berapa lama yang boleh digunakan? Ataupun berapa kuat yang boleh kita gunakan? Tak boleh dielakkan, macam doktor sebut tadi. Kalau pakai macam mana tu? Dia kalau untuk menyebabkan masalah pendengaran, kita panggil noise induced hearing loss lah. Noise induced maksudnya bunyi bising yang menyebabkan kehilangan pendengaran. So untuk kurangnya 90 desibel kan, 80 atau 90 desibel untuk 8 jam sehari untuk selama 2 tahun berturut-turut lah.
Itu menyebabkan mesin hearing loss. Boleh. Tapi tak boleh pakai, tapi kena ada limit lah. Limit. Dan juga dia perlu ada rehat lah, orang cakap. Nak dengar boleh, tapi rest kejap lah, letak dulu kan. Jangan sampai tertidur pakai headphone. Tu tiap hari 2-3 jam dengar main game, kuat-kuat macam tu. Memang lama-kelamaan 2 tahun, confirm rosak. Saya rasa saya ada masalah pendengaran disebabkan tu. Sebab saya dulu ada tabiat yang suka pakai earphone, suka dengar lagu kuat-kuat. Lagu rock ke apa? Bukan lagu jiwang ke awak dengar? Bukan, lagu yang bass. Mungkin lah. Dah kena jumpa pakai yang ni kan. Okey, jadi terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya kan. Jadi diharapkan dengan perkongsian ini dapat kita aware lah kan tentang penjagaan masalah pendengaran ni kan. Yang paling penting tadi jangan selalu korek telinga lah orang cakap. Korek pun janganlah pakai yang kebukan kat dalam telinga tu. Dengan cakap doktor, kita biarkan natural healing ataupun secara semula jadinya untuk membersihkannya. Okey. Tengok gambar tadi tu sampai putik kapas tertinggal. Wah, risau tu kan. Okey. Apa pun kita jagalah panca indera kita. Semoga nak pakai lama kan. Itu antara perkongsian kita hari